cari sedikit lebih baik dari hari yang ku lalui. Tak perlu berlebihan untuk rasa bahagia ini, asal cukup buat hidup itu sudah berarti. InsyaAllah kita akan lihat sendiri macam mana ataupun keadaan di mana perjalanan Nabi ke Taif tu. Okay? Sebab kita akan naik telefrik ataupun kabel car sekejap lagi. Okay? InsyaAllah kita akan tengok di mana tempat tu dikatakan itu adalah tempat yang Nabi mendaki daripada Mekah ke Taif. InsyaAllah kita akan tengok nanti. Rajihi tu dia kan billionaire kan. Ini adalah salah satu hotel yang diwakaf, masjid dan hotel yang diwakaf. Oh iya ke? Besar. Maksudnya kita boleh tidur lagi? Ada hotel Millennium, ada hotel Capton, ada hotel apa lagi? Hotel besar. Besar je rumah dia. Besar tu. Tak, memang rumah dia. Rumah kediaman rasmi. Besar je semua. Mansion So, dalam kawasan rumah tu dia tinggal bersama dengan 3 isteri. Isteri pertama Arab, yang kedua Indonesia, yang ketiga Filipin, yang keempat masih kosong. Masuk calon. Ni ada. Masuk calon ni. Mungkin yang keempat ni untuk orang Malaysia. Orang Malaysia. Mungkin orang Malaysia. Abang Nida jangan marah. Saya single boleh? Oh, jangan marah Nida. Ada 2 calon Ustaz. Salam keluar daripada istana. Tapi Nabi tak terhenti di situ sahaja. Nabi menyambut dakwah. Pintu ke pintu, kampung ke kampung, rumah ke rumah, pintu ke pintu. Keluar. Berjumpa dengan Rumah dia. orang kampung di area. Okey, bekal. Dikatakan sebulan Nabi berada di Taif. Dan berita ni dapat tahu oleh pembesar-pembesar Bani Saqif. Bila pembesar Bani Saqif tahu yang Muhammad ni dikumpulkan budak-budak. Apa yang dibuat adalah budak ni pegang batu yang menjadi pelindung pada Nabi. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Ini yang paling penting. Orang-orang kata Taif ni bila balik dekat Nabi, dia hanya target kepada kambing berlari. Larilah Nabi ke satu tempat di mana kita akan tengok je, iaitu di kebun atas. Okay? Kalau kita boleh berhenti, insyaAllah kat situ kita berhenti sekejap. Saya akan sambung balik apa cerita Nabi dengan anak. Okey. Alhamdulillah. Hari ni kita buat ziarah luar. Kita pergi ke Taif. Ini tempat pertama kita pergi. Kita singgah di Al-Hada Mountain, Jabal Al-Hada. Sejuk. Kena naik kabel car. Sedap. Kurangi. Yes. Tengok dulu sebelum ni lah, sebelum naik yang tembok-tembok tu lah, yang simei tu, batu-bata tu. Dulu dia ada macam terusan yang batu real. Dia buat daripada sini dia salurkan sampai apa ni kat Arafah. Yang ada air apa yang sampai ke air Zubaidah. Air Zubaidah. Air tu air Zubaidah tu nama dia. Air tu air. Terusan, air tu terusan. Oh, banyak masuklah air ni. Bukan mata je. Terusan. Air Zubaidah tu terusan juga. Dia buat macam longkang tu lah. Okay? Untuk tampung air. Okey, Ainul. Kita nak naik kabel car ni, dik. Kita dah naik kabel car dekat China. Dekat Vietnam. Boleh naik sekali je. Boleh naik sekali. Okey. Buat Mama. Saya duduk je. Cepat.
Saya 50 kg je Ustaz. 20 tahun yang dulu lah. Saya sendiri. Dia kata Cuba tengok bawah. Cuba tengok bawah. Oh, duduk bawah. Rezeki korang. Video. Ui, cantik. Kita dah tengok Bukit Salji. Kita dah tengok Bukit Hutan kat Vietnam, Banaya. Ni bukit batu-batu. Di So jalan yang kita lalu tadi, kita naik mendaki. Yang di bawah ni. Apa ni? Trek untuk apa? Kaki daki. Hiking kan? Itu. Asap bawah. Mana? Nampak di sisi batu. batu tu macam Berjalan kan? Dia bukan sengaja buat kat tempat tu. Itu adalah dikatakan perjalanan Nabi daripada Mekah ke Taif. Itulah laluan Nabi berjalan dengan Zaid bin Harisah tu. Di mana tu? Mana tu Ustaz? Yang betul-betul. Yang batu-batu tu, Oh, batu susun. susun tu, macam trek. ni batunya ni. Hiking tu. Ya. Situlah laluan dia. Okey, faham. Dah beribu tahun masih ada kekal Ustaz. Tu lagi Batu jalan tu, nampak tu di sana. tanda. Batu tu bukan zaman Nabi lagi. Tu lagi nampak Di jalan tanda. sana. Kat jalan di bawah tu. Ni yang nampak jalan. Ha. Jalan sampai sini tingginya Rasulullah mendaki. Tinggi. Masya-Allah. 3 hari 3 malam naik turun bukit. Boleh je. Itulah tanda-tanda di sana. Macam kita tengok bukit-bukit ni. Ya Allah, macam mana macam tu. Nampak kecil. Siapa ada masa Adam dengan Hawa ada? Siapa ada? Siapa? Ada orang kan? Hanya berdua saja. Siapa yang boleh sah? Tak boleh. Kita boleh cerita benda yang kurang pasti. Ada Quran hadis pun tak ada. Cuma riwayat Israiliyat je lah. Biasanya ada cerita pasal Nabi Adam Hawa ni. Adalah berdoa Sebab tu- kat Jabal Rahmah tak makbul. Kita tak betul. Tapi Jabal Rahmah tu kat Arafah tempat makbul juga. Arafah tu apa? Arafah tu apa? Ni niat salah ni. Lepas tu, kalau pergi Jabal Rahmah, jangan cerita pasal jodoh je. Situlah tempat di mana Allah turun serendah-rendah langit pada hari wukuf tersebut. Sebab tu, doa yang saya haji sebelum ni kan, 70%, 80% semua dah makbul lah. Hari Arafah, hari di mana Allah perkenankan doa-doa hamba-Nya yang sedang berhaji. Nombor 1 lagi. Saya dapat datang lagi. Dia baru balik. Dia baru balik dia datang lagi. Allah. Semua orang kata, kau tak apa. Sebab tu, kalau pergi ziarah Jabal Rahmah ke Muzdalifah ke tempat-tempat kata apa ni, manasik haji ni kan, cerita pasal perjalanan haji Nabi. Itu yang paling penting. Sebab apa? Bila kita nak buat haji sekali lagi kan, kita tahu rupanya macam ni sunnah Nabi. Betul Ustaz. Memang cerita Nabi Adam Siti Hawa ni best. Tapi kita dengar masa tu dah habis lah, keluar kita tinggal kiri kan. Tapi bila kita dengar sirah Nabi daripada Madinah singgah di Berituah, lepas tu pergi ke Mina, barulah pergi ke masjid apa ni, singgah ke Namirah, Masjid Namirah kan, barulah pergi ke Jabal Rahmah tu, kat dataran Arafah tu, kita boleh tahu apa sunnah Nabi. Yang tu yang saya lebih prefer cerita lah. Ya. Okay. Kalau nak cerita tokoh tambahan ni best je dengar orang cerita. Tapi adakah benda tu melekat ke tak? Ya. Kan? Jadi rugilah. Okay. So kita datang tak, ini bukan semata-mata seronok naik kabel car kan. Kita tengok susah payahnya Nabi, perjalanan dakwah Nabi kat sini. Dan hari ni 100% yang dulunya orang Nasrani ni dekat kota Taif ni, Bani Sakin orang Nasrani, orang Kristian. Dia saya 100% orang Muslim. Susah payahnya Nabi. Kalau Nabi tak kena batu tu, tak kena rejam dengan batu tu, dan doa Nabi Allah makbul tu, nescaya orang-orang Bani Sakif ni masih lagi bukan agama Islam. Ya. 100%. Tapi dah Dia ada dua tau. Satu 100% orang Muslim, yang kedua tanah yang subur. Dua doa Nabi. Betul, Taif memang tanah yang subur. Sebab tu kat Taif kan ada, dia panggil apa? Yang
Yang warna purple tu, yang biji-biji tu, buah apa panggil? Anggur. Bukan satu lagi. Mulberry. Allah. Kalau tak buang orang Malaysia ke je. Kalau Malaysia buat pundang. Bukan. Kalau Blueberry. kalau tu ni naga buah naga tu Satu purple. lam. Bukan, dia ada macam biji-biji. Macam corn punya tu, jagung punya tu bentuk dia. Tapi warna purple. Dia panggil apa dah? Big rib ke? Apa bukan? Yang kita buat jus tu. Allah Akbar. Warna purple. Pomegranate. Pomegranate. Aku nak tanya sebut buah ada 5 dah. Pomegranate. Ada 5 lah. Lima. Okey. Ada 5 ni, yang number 1 punya Azerbaijan. Oh. Quality. Oh. Kan? Yang Malaysia punya kalau kita tengok dia warna apa? Merah kan? Merah. Tak sedap. Dia masak. Oh, dia masak. warna purple. Sebenarnya yang sedap dia warna pink. Biji dia kat dalam warna pink pucat. Okey. Nombor 2 kat mana? Taif. Kalau ada rezeki kan, musim dia ada lagi, kita boleh try je. Okey. Memang manis. Ingatkan dia 5 tu merah. Orang katakan batu dia 5 kan. Maknanya dia yang pink. Pink lah. Pink lagi. Apa yang kata yang batu you tu? Dia 5 lah. Ruby tu bahasa Inggeris. Merah. Oh. Dia 5. Ruby tu 5 Tak lah. kan kata ada ruby satu yang Myanmar punya. mahal. Tu. Apa ruby yang Brazil tu cakap tu? Bukan, pigeon blood. Api jembelan, api jembelan. Pigeon Kan blood. kita tengah cerita buah ada 5 mu. Bukan cerita batu. Sama dia. Bukan batu. Kita cerita buah. Okey, okey. Ya. Ingat apa pun ada dalam frame katakan aku tak payah. Ayolah Ustaz, buat smart. Dia kata. So tempat ni biasanya musim panas dah. Tapi tak ada orang kan? Belah petang-petang. Oh. Orang lokal datang lah. Hari cuti lah biasanya cuma Sabtu kat sini. Tinggi juga dia punya slide tu. Tinggi. Takut juga tu. Oh, kuat kan? Ya, ya, kuat. Tapi tadi rasa sejuk ke? Sejuk. Nampak semalam. Tadi pagi tadi Tak, tadi. camp tadi. Tadi kita turun. Tadi Ah, kita terasa. kita parking tu sejuk. Tak panas tu. Okey, checkpoint kita yang kedua di Taif. Kita pergi Kilang Ros. Atas tu, atas tu. Nanti kita masuk. Tadi kita masuk. Yang mana nak Tu, anak tu. Jangan cakap lupa anak. Dia nak sendiri. Ayo, itulah. Asyik tengok mata. Air Ros. Untuk minum. Kita minum air Ros. Balik. Okey, untuk checkpoint ketiga, kita sampai ke Masjid Abdullah Ibn Abbas. Kambing. Unta. Ada satu doa khusus yang Abdullah Ibn Abbas ni, yang Nabi doa khusus pada beliau. Okay, doanya apa? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Okay, ya Allah, kurniakanlah kefakihan dalam agama dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil.
So siapa-siapa yang ada anak kecil kan, nak beranak kecil lepas ni, boleh baca doa tu. Okay? Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berilah kefakihan dalam agama. Fakih tu fakih. Fakih ni arif lah. Okay, arif dalam agama. Faqihu fiddin. Din tu agama. Wa allimhu. Alim dalam ilmu ta'wil. Ta'wil ni apa? Ilmu tafsir. Masa kecil lagi Nabi dah berdoa. Dan untungnya Abdullah bin Abbas ni masa kecil, air liur dia dengan liur Nabi ni sudah bercampur. Bercampur macam mana? Bukan cium mulut, bukan. Tahnik. Tahnik. Dia tahnik. Pak harap lagi. Ni, Mumu buat dalam. Mumu buat dalam. Ni semua daripada dulu ni, kata dia dah ribuan tahun bangunan ni. Ribuan tahun bangunan ni. Heritage. 2000 ke berapa something like that lah. Sebab apa? Walaupun dah dipagar di rantai, ada lompat naik. Geng Pakistan nak tengok kan masjid tu macam mana. Polis pun jaga sekali. So dalam ni pagar ni, yang dalam batu-batu ni kan. Ini ada tempat masjid tu. Dan masjid. Masjid ni mana ni? Yang kecilnya Tempat-tempat bersejarah ni, dia bukan masjid sebenarnya. Tapi Saudi, tempat sejarah ni ditanda dengan jadi masjid. Sebelum ni bukan masjid. Kalau tempat kita kita haji baca. Hari ni kita makan nasi unta. Nasi unta. Camel rice, not chicken rice. Nasi rebus kan. Jamal Rus. Maknanya Jamal Arus. Bukan. Laju. Tengok.